Saya nak buka peluang pertanyaan. Kod-kod ada barang 15 minit ke. Okey. Kod nak tanya, ada siapa rasa macam nak mati ke apa ke? Kod ada sini yang anak tak ada. Bila anak tak ada, anak angkat tak dapat harta, nak bagi ke anak angkat ke macam mana ke? Okey, boleh tanya. Okey, saya bukan peguam, tapi saya mengajak bakal peguam atau peguam. Memang tu murid-murid saya lah. Jadi kes ni kamu yang bawa, tapi saya tolong lah. Kalau tak boleh nak settle tu saya tolong. Tak mana sangkut. Okey, kot nak kira, nak tanya ke apa ke? Okey, baik, terima kasih. Kata. Okey, terima kasih. Nak beritahu KWSP dia tak boleh hebah. Kalau disebut hebah pun bukan hebah. Contoh saya ni, saya KWSP saya 100% saya letak nama isteri saya. Saya percayalah. Percaya. Kemarin pi balik pulau, minyak kereta menyala. Duit dalam dompet saya tak cukup. Kad minyak ada, dalam tu ada duit. Mesin dekat pam tak boleh guna. Saya kata kat isteri, nak ambil duit, bank Islam tak ada lah ni. Dia bulak 50. Kemarin lah, tak minta pun. Tahu tak minta balik-balik. Kira macam halal kot no. Faham tak? Macam halal lebih kurang kot. Orang tak berkira, kita pun tak berkira. 100% duit saya letak nama dia. Dia adalah penama. Bila saya mati, isteri akan dapat kesemua duit itu duduk di tangan dia atau dalam akaun dia. Ambil kat dia. Tapi isteri saya berhak 1/8 sahaja. Kalau 400,000, 50,000 milik dia. Yang baki lagi, mak saya akan dapat 1/6, 16.66%. Baki pergi kepada anak saya, 4 perempuan, 2 lelaki. Isteri tidak memiliki kesemuanya sebab dia hanya penama, dia bukan pemilik. Dia tolong urus. Tak letak nama isteri pun boleh, tapi proses dia susah. Kita nak kena lantik pula kepala kuasa yang akan buat urusan tu, susah. Tapi kalau yang lain-lain macam rumah, letak nama anak sebagai penama, itu milik anak. KWSP bukan. Nak bagi clearnya, kita kadang-kadang kita letak penama tu ada sebab. Istimewa bagi lelaki yang tak ada anak lelaki. Dia letak anak perempuan, tahu tak sebab apa? Dia tak mau harta dia susah payah dia buat kerja pergi pada abang dia, kakak dia. Dia duk fikir kot tu. Dia letak nama anak sebagai penama. Dalam kepala ni rasa macam cerdik lah. Macam cerdik lah. Bila mati nanti anak-anak dapat, pak-pak menakan abang dia tak dapat. Kira tenang tak? Tenang. Saya tanya, confirm ke kita mati dulu? Confirm kita mati dulu? Tak. Berjadilah benda yang kita tak rancang. Ayah beli rumah, saya tak sebut nama tempat nah. Okey, kalau tak ada rakaman saya sebutlah. Okey. Ayah datang ziarah menantu, ziarah anak juga tak? Faham? Ustaz Taufik Husin, orang Pulau Pinang, tanya saya, "Mai hantar siapa?" Saya kata, "Hantar cucu mak mentua." Faham cucu mak mentua? Saya tanya, "Ustaz hantar siapa?" Saya hantar anak bekas tunang. Faham tak anak bekas tunang? Apa dia anak bekas tunang? Bekas tunang tu bukan isteri ke? Lah, takkanlah duk tunang lagi kot. Okey, bagi faham. Dia tengok-tengok anak, tengok rumah, dia pergi semayang, dia rasa nak duduk di situ.
Sebab masjid ni bersih, orang ramai, ilmu pun banyak, orang duk mengajar. Dia kata kat menantu dia, menantu jutawan, ayah pun jutawan. Tak ada rumah kosong lah sini. Ayah nak beli. Anak pun buka-buka handphone. Ada ayah sebiji. Okey ayah ambil. Berapa harga? 600,000. Okey ayah ambil. Hari ni kat ayah nak buat urusan. Menantu dia peguam. Cantik. Bila beli rumah, baru terfikir. Beli rumah sebab nak pergi masjid. Rumah dekat masjid. Aku anak perempuan 3 orang je. Mana ada anak lelaki? Allah. Silap. Anak yang bongsu, dia dah bagi rumah dah, orang kaya. Anak 1 dengan 2, rumah ada dah. Tapi rumah suami-suami mereka lah. Dia bersetuju, ubah hak milik, jadi milik anak perempuan 2 orang. Dalam kepala, kalau aku mati, rumah ni milik mereka. Tapi anak salah seorang tu mati dulu. Hafal Quran, mati dulu. Cuba tengoklah jadi rebah tak? Ayah tak mati, anak mati. Anak tu mati, ada suami, ada anak. Rumah tu mak ayah duduk. Sementara ayah nak mati, mak ayah duduk. Nak je rumah tu, mak ayah duduk. Nak faraid, rumah tu 2 nama. Kita yang pergi cari rebah. Nampak tak? Tak buat macam tu pun payah juga kot kita mati dulu. Buat macam tu payah juga sebab anak mati dulu. Sama juga, contoh macam tanya tadi, dia nak hebah ke semua, harta dia bagi ke anak angkat. Sebab apa nak hebah semua? Anak angkat sayang anak angkat. Peguam cerita kat saya, peguam banyak juga duk telefon saya, dia kata apa? Fikir habis ke nak bagi ke anak angkat ni? Yalah, nanti kalau saya mati, dia tak dapat apa, biar saya bagi siap-siap. Peguam ni kata apa kat saya? Peguam ni pernah teriak, saya cerita kat dia. Peguam ni kata, puan fikir habis ke? Macam mana kalau anak angkat mati dulu? Puan fikir, puan mati, puan tak fikir anak angkat puan mati. Kalau anak angkat puan mati, semua harta yang puan buh nama dia jadi pusaka. Keluarga dia yang sebenar perhabis harta dia, puan tak dapat apa pergi duduk rumah kebajikan masyarakat. Akhirnya dia kata tak jadi sebab apa? Baru dia fikir, kata mungkin dia mati dulu lambat, oleh mati dulu. Dan ingat, faraid ni dia bukan segala-galanya. Sebab ada orang dia ambil faraid, dia tak ambil tanggungjawab. Harta ayah dia faraid, tapi mak bini ayah dia tak belah. Kadang orang tu dia tak ada anak lelaki, ada anak perempuan. Faraid, abang adik kakak dapat, dia ambil harta abang adik kakak dia, anak kan dia tak belah. Dia ambil harta, dia tak ambil tanggungjawab. Ada seorang abang cerita ni sedih sikit, berlaku di Terengganu, sedih cerita ni. Ayah mati, mak pun dah mati, tinggal 2 beradik, laki seorang, perempuan seorang. Adik dia kecil ke? Dia bela adik dia pada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, sampai kerja bagus, suami pun kerja hebat. Jadi dah adik dah besar dah. Dia kata, adik jom kita pergi pejabat tanah kita faraid lah. Tapi abang setujulah, kita bahagi 2 lah. Abang separuh, kamu separuh. Adik kata, abang, cik tak mau macam ni. Kamu nak apa lagi? Kamu separuh, abang separuh. Adik kata, cik tak mau macam ni bang. Habis kamu nak faraid. Kalau faraid, bagi 3, abang 2, kamu 1. Saya tak mau juga bang. Habis apa yang kamu nak? Kamu nak apa lagi? Dia kata, abang, saya ni macam anak abang. Walaupun abang tu abang, macam anak abang. Abang bela saya ke semuanya, mengaji saya semua abang Sarah. Yang saya nak, semua pusaka mak ayah ambil kat abang. Faham? Saya tak boleh nak balas jasa abang. Faraid bukan segala-galanya. Tetapi orang yang tolak faraid,
dia paksa orang ikut dia, dia nak sama rata, bahkan kena dia kebas pula, yang tu dia dosa. Benda dosa faraid ni nak beritahu kalau tak buat apa semua, ada buat salah, Allah Ta'ala bayar di dunia lagi. Anak orang masuk universiti, anak yang pok mok jahat ni masuk pusat serenti. Jangan jadi macam tu lah. Jadi untuk soalan tadi tu, walaupun dah buat hebahan, dia bukan, dia hanyalah bernama saja. Okey, soalan? Ya. Ha? Dapat. Contoh paling senang, baik. Okey lah. Okey. Kenal tak Major Zahir? Tak kenal. Yang mati kena tembak. Anak Abadul. Abadul tu nama betul dia Armaya. Abadul ni dia rajin menikah sebab duit banyak. Kita ni yang tak menikah banyak ni duit tak apa ada kot. Okey. Abadul ni dia menikah banyak. Saya tak tahu apa orang, tapi dia ada seorang isteri yang ketiga nama Rusunjan. Rusunjan ni orang Sabah. Jadi Zahir ni anak sulung. Dan dia ni berlakon, tahu berlakon. Dia berlakon dia jadi orang jahat. Tahu orang jahat? Jadi orang jahat ni dia tembak polis. Berlakon tembak orang jahat, tembak. Orang jahat tu jatuh. Lah yang ada cerita masuk sahabat kan. Bila jatuh, yang jatuh ni siapa dia? Yang jatuh ni dia sebagai orang jahat. Dan sebagai polis. Hak tembak tu, dia tembak, dia ni sebagai penjahat. Berlakon jadi orang jahat. Dia tembak lah polis. Polis ni pula dia tembak balik meja tadi. Bila tembak tadi tak kena baju. Dia kena bahagian belakang kepala. Jatuh. Sangkanya jatuh tu berlakon jatuh. Sebenarnya bukan berlakon jatuh, jatuh sungguh. Heret macam heret orang perompak penyamun ni, mana orang angkat lela, akan angkat gitu ya. Angkat-angkat rupanya pendarahan teruk dah. Dalam masa 22 minit dia dah meninggal di hospital Queen Elizabeth. Masa dia mati, dia ada isteri kedua yang mengandung anak kedua. Dan dia ada dengan bini pertama 2 orang anak. Isteri pertama dah cerai dah. Isunya anak dalam perut isteri itu lelaki ke perempuan? Paling mudah tunggu sampai anak lahir tengok lelaki ke perempuan. Tapi boleh juga kira mak boleh ambil 1/6, ayah 1/6, isteri 1/8. Hak lebih kena tunggu Ustaz. Sebab anak bini lama pun anak juga. Kita tak tahu nak beda berapa. Sebab anak yang berkalah tak tahu jantina. Jadi peristiwa tu berlaku lama dah. Rasanya bini tu pun dah beranak dah. Jadi anak dalam kandungan tu berhak dapat pusaka bin siapa? Bin siapa? Bin si mati tu lah. Dia dapat faraid sebagai lelaki atau sebagai perempuan. Sama juga kalau Tok Wan mati, dia tinggal menantu yang sedang mengandung. Anak laki-laki dia seorang saja. Hak tu yang mati, bini dia mengandung. Hak lain perempuan. Jawapannya, anak perempuan yang ada boleh ambil 2/3. Isteri dia 1/8. Menantu dia tak dapat. Okey. Cucu dia akan dapat baki harta. Sebab cucu dapat kalau dia cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak laki-laki. Cuma cucu perempuan dan anak laki-laki ni susah sikit nak dapat. Dia hanya dapat kalau dia ada adik lagi seorang, cucu laki pada anak laki, ataupun anak perempuan dia bilangan jangan lebih daripada seorang. Untuk soalan saat ni, anak dalam kandungan berhak dapat pusaka. Dia keluar, dia menangis, dia dapat pusaka walaupun dia mati kemudiannya. Bila dia mati pula, pusaka dia pergi pula kepada mak dia. Mak dia ni menantu Tok Wan dia. Okey nak clear? Ya. Sat belakang dulu baru mai. Sat. Orang Kemas. Okey, terima kasih. Orang Kemas ni kena bawa pergi kedai emas. Bukan jual.
tanya ni kalau jual dapat RM4. Senarai lah, barang kemas, rumah, kereta, syarikat, apa-apa benda, kolam ikan, kolam udang, semua senarai. Baik, faraid lah. Bila faraid, kita tengok laki dapat berapa, perempuan dapat berapa. Sekiranya tengok-tengok perempuan tu anak berhak dapat 20,000, barang kemas 20,000 bagi kat dia. Sebab kebetulan kalau barang kemas tu 20,000, dia berhak dapat 18,000, dia kena bayar balik 2,000 bagi kat waris-waris lain. Dia bukan dia faraid ni barang kemas itu kalau anak 10 bagi 10 dah. Dia bahagi itu atas kesemua harta. Kesemua harta barang kemas. Jangan pakat, tahu pakat. Pakat tahu pakat. Abang kat kedai mas hello dulu. Abang murah-murah je dia. Murah-murah je dia. Nanti hak lebih-lebih tu kau bayar dengan hang. Itu berdosa. Misal saya nak tanya lah apa perasaan kita. Tanah padang bola tu katalah tu adalah tanah dusun. Faraid ayah kita lah. Ada orang beli. Hak beli tu kawan kita. Tapi tanya dia, "Loh, hang beli tanah ayah aku ke?" "Abang hang jual." "Hang beli berapa?" "Aku beli mahal, 300,000. "Hai, abang kat kami 100,000 ya." Nampak tak? Dia makan 200,000, dia berdosa. Faham tak ni? Biasanya dia kat abang lah, "Hang aku jual harga ni hang jangan abang kau lain, aku jual kat hang harga ni hang jangan abang kau lain." Dia pi abang mana pula. Dia abang kat abang adik kakak dia 100, dia beli, dia jual sebenarnya 300, itu dia berdosa. Sebab dia tipu harga. Okey, soalan lagi soalan. Okey. 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 Okey, terima kasih. Abang tu dia dengan ayah siapa mati dulu? Kira hak mati mula atas tu mati, abang mati lagi? Faham. Anak yang mati sebelum mak dengan ayah dia tak layak dapat pusaka. Cuma nak tanya sikit, hak mati tu kalau abang, dia ada anak lelaki-lelaki tak? Kalau ada anak lelaki-lelaki, ingat, pusaka kalau yang mati katalah ada isteri lagi, isteri dapat 1/8. Anak perempuan 2 orang akan dapat maksimum 2/3. Lebih turun kepada anak-anak abang. Kalau kita tak bagi ke anak abang, kita makan harta anak yatim. Cuma nak kena cek betul-betul, ayah anak dia berapa orang, laki berapa, perempuan berapa, yang mati tu laki ke perempuan. Yang harta ni harta mak. Ingat, mak bila mati kahwin 2, semua anak mak dengan bini mana, dengan laki mana pun dapat. Tak penting. Misal dia Rolita Cik Wan, dia menikah 2 kali kot, kenal tak Cik Wan? Tua dah tapi nampak muda lagi. Faham tak? Okey. Kalau dia mati, anak dia 2 bin. Jadi anak 2 bin, dua-dua dapat. Tak kisah lelaki mana pun. Jadi bila mak mati, kalau mak ni ada anak dengan lelaki lain, ingat, anak dengan lelaki lain pun dapat. Anak dengan lelaki baru pun dapat. Walaupun bin tak sama, sebab semua anak si mati. Sekiranya kita faraid kepada anak mak dengan laki tu yang ayah kita sahaja, ayah anak mak kita dengan laki lain tak kira, kita makan harta orang. Dia pergi clear itu. Cuma isu dia tergantung sikit. Kalau yang mati tu abang tu mati sebelum mak, abang tu tak dapat. Tapi kalau abang tu ada anak laki atau perempuan, abang yang ada anak cuma yang tu dapat. Sebab apa dapat? Lepa perhabis harta. Walaupun lepa perhabis, lepa bukan waris utama. Sebab kakak tu anak si mati juga, yang tu waris utama sebab dia anak. Cucu dia duduk taraf nombor 2. Kadang dapat, kadang tak dapat, kena tengok kes.
Dan kalau faraid dia kena cek balik yang mati ni mati bila. Kadang-kadang berlaku ayah mati, abang mati lepas pada ayah mati, tapi dah lama dah. Kita kata ayah mati, abang mati lama dah. Yang tu tipu. Jangan jadi macam tu nah. Okey. Boleh kontak saya, ada nombor telefon di bawah tu. Nombor telefon di bawah. Saya saja nak abang jangan marah nah. Saya kata saya tak akan lipat. Tuan-tuan mesti lipat. Dapat lipat yang syoknya lipat bola poket. Saya sangat jaga, saya tak akan lipat duk macam ni. Sebab tu saya masih buat dalam file apa-apa semua. Faham tak? Yang tuan-tuan dapat itu photostat lah. Pagi tadi yang saya mengajak kat Bandar Seri Bandar Perdana, saya print 85 line kot, print semua. Ke hak sana clear elok. Yang ni photostat murah sikit. Ini ada soalan nanti beritahu. Beritahu saya. InsyaAllah saya jawablah apa-apa kes yang sangkut bagai-bagai. Kerana suami isteri walaupun bercerai, tapi mati sudah edah habis, yang tu dapat pusaka. Suami cerai isteri, edah tak habis lagi, suami mati, tuntut 1/4. Nanti anak-anak kata apa? Makcik dah cerai dengan ayah kami, ayah hampa mati, makcik bini dia lagi, tahu tak? Hampa lambat sampai makcik menikah pula. Salah hampa, bukan salah makcik. Itulah makcik nikah ayah kami, mati dandan ayah kami. Bukan makcik tu buat apa. Faham tak ni? Bagi clear. Jaga-jaga cakapan kita, kadang-kadang kita silap. Ayah mati, abang mati, dua-dua mati lama dah, kena tahu siapa mati dulu. Clear nah? Dan saya pernah kira faraid yang mati ni dia jadi anak dia semua Wan. Tak ada seorang anak dia tak ada nama Wan, nama dia Amran. Saya pun tanya, anak yang sulung macam mana? Anak ayah ada seorang tak ada Wan. Dia kata pop nakan, kahwin tak ada anak. Pop nakan tu ialah abang ipar saya lah, kahwin tak ada anak. Ayah kami pula anak berlemuk. Jadi bagi dekat abang ipar tu kira suami pada kak saya lah. Dia bela. Dia nak buh bin Wan, dia bukan Wan. Dia buh nama Amran bin Isa. Bila berlaku ayah kami mati, tu adik kami tu. Tapi pok tak sama, pok bin tak sama. Bukan isu abang saya, macam tu abang saya nama dia bin Tahir, Tahar. Ayah saya, nama ayah saya Thar. Nama ayah kami pun tak sama. Tapi kad penalan sama. Abang saya hak nombor 2, ayah dia Muhammad, ayah saya Mat. Tapi dia anak ayah saya. Tak kisah sebab semua macam tu. Faham tak? Tambah kadang kat kampung nama Umar, orang kampung panggil Lat. Tengok cari kubur, kata tak ada. Kubur tu ikut nama lengkap penalan. Nama orang kampung tak tahu. Payah cerita. Kan lah? Okey, dekat tu kita berhentilah. Jangan lama sangat, nanti tuan-tuan memang tak panggil saya dah sebab terlajak. Terlajak masa ustaz tu dia lajak. Dekat tu dah nah. Wallahualam. Terima kasih atas undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.